Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 5 November 2024 bersama saya Debbie Amanda Padan. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mesti bersedia untuk mengintegrasi teknologi seperti kecerdasan buatan AI dalam proses pengajaran, pendidikan dan pengurusan yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu ia adalah langkah yang perlu diambil bagi memastikan UNIMAS kekal relevan di peringkat global serta dapat melahirkan graduan yang dilengkapi kemahiran terkini yang diperlukan oleh pemegang taruh dan juga pasaran pekerjaan. Ujarnya penggunaan teknologi bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan operasi universiti tetapi juga memberi peluang kepada UNIMAS menjadi peneraju dalam inovasi pendidikan yang memanfaatkan teknologi moden. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya pada pembukaan Majlis Convocation UNIMAS ke-28 sidang pertama di Kota Samarahan. Beliau yang juga Chancellor UNIMAS memberitahu bahawa UNIMAS merupakan salah sebuah institusi yang inklusif dan milik bersama. Dalam hal itu katanya pendidikan harus bersifat holistik dan tidak terikat pada satu-satu disiplin semata-mata di mana setiap bidang ilmu memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan UNIMAS harus menjadi pusat integrasi ilmu yang menyatukan pelbagai cabang kepakaran. Beliau menyarankan agar UNIMAS menjadi rakan strategik kerajaan negeri dalam usaha membangunkan Sarawak selaras dengan dasar yang dirancang kerajaan negeri. Pada acara tersebut, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi menyampaikan sijil kepada 617 graduan yang terdiri daripada 124 graduan ijazah sarjana dan kedoktoran, 465 graduan ijazah sarjana dan 28 graduan diploma pasca siswazah. Istiadat Convocation UNIMAS kali ini akan meraihkan kejayaan seramai 3,938 orang graduan. Sementara itu, bagi seorang warga emas Ernest Chai Oi Hun, 76 tahun, walaupun menghadapi cabaran tetapi dengan iltizam dan semangat ingin mempelajari teknologi terkini, beliau bertekad mendapatkan ijazah sarjana dalam pengurusan teknologi maklumat. Walaupun sudah mencecah usia warga emas, tetapi beliau tidak mahu perasaan malu menguasainya untuk belajar sesuatu yang baharu. Katanya walaupun beliau bukan pelajar yang terbaik dalam kelasnya, tetapi beliau tidak malu dan banyak merujuk kepada rakan-rakan yang lebih muda dan pensyarahnya. Ujarnya cabaran semasa belajar kini berbeza daripada sebelumnya. Now the lectures notes, whatever lectures normally online. Online they give you the PowerPoint. The lecturer will based on this thing and lecture us. I print all of this, but the young people who have this background, no handphone already go, no need to print. I have to refer all the hard copy and refer to do it. No, and then go through one online research it. No, but those younger than me, they're very good. Ijazah sarjana kali ini merupakan yang kedua beliau selepas 2004 semasa belajar di Scotland dalam bidang perhutanan. Beliau yang merupakan bekas pegawai penyelidik di Jabatan Hutan Sarawak optimis bahawa umur bukan penghalang untuk mempelajari sesuatu yang baru dan ia adalah satu kepuasan dan kejayaan kendiri untuk memperoleh pembelajaran sepanjang hayat. Beliau ditemui media pada Majlis Convocation Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke-28 di Kota Samarahan. Projek Cascading Power Source di Sungai Gat Baleh mampu meningkatkan pembangunan ekonomi dan taraf hidup penduduk setempat. Timbalan Menteri Digital Dato' Wilson Ugat Kumbang berkata projek tersebut dijangka dapat mempercepatkan penyediaan infrastruktur asas termasuk pembinaan jalan raya, elektrik dan kemudahan asas lain. Ujarnya projek yang sedang dirancang Sarawak Energy Berhad SEB dan pihak berkuasa tempatan ini diharapkan dapat membawa kemajuan pesat kepada kawasan pedalaman Baleh menjadikannya sebagai hub pembangunan berdaya saing dan mampan. Beliau yang juga ahli Parlimen Hulu Rajang berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat berkaitan pembinaan projek Cascading Power Resource di Sungai Gaat Baleh Kapit. Kejiranan Mesra KGM di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU diminta mengadakan aktiviti selari agenda serta polisi kerajaan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, setiap aktiviti dianjurkan harus mempunyai elemen dalam PCDS 2030 yang berpaksikan tiga tonggak utama
utama iaitu kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Pendekatan ini membolehkan komuniti menyumbang serta menyertai arus pembangunan yang sedang dan bakal dilaksanakan oleh kerajaan. Beliau berucap pada Majlis Penutupan Bengkel Pemerkasaan KJM DBKU 2025 di Santubong, Kuching. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman menyeru agar DBKU mengadakan KJM Fiesta serentak dengan Kuching Festival yang akan diadakan sempena sambutan Hari Bandaraya Kuching pada tahun 2025. Ia bagi memastikan keterlibatan semua pihak bersama DBKU yang akan menjadi tuan rumah sambutan itu pada tahun depan. Terdahulu berucap pada majlis yang sama, Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Osman berkata, bengkel itu diadakan bagi memastikan pengurusan KJM di bawah kawal selia DBKU lebih sistematik dan terancang. Bengkel yang menghimpunkan ketua KJM juga membincangkan program serta memperkasa aktiviti dalam bersama mensejahterakan komuniti secara keseluruhan. Program Jangkauan Setiausaha Politik menyediakan platform untuk pemimpin akar umbi, tempatan dan wakil daripada badan bukan kerajaan NGO menerima maklumat terkini mengenai inisiatif strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 Kerajaan Sarawak. Program ini menawarkan pandangan berharga mengenai inisiatif dan strategi pembangunan yang diilhamkan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dengan tujuan memudahkan komunikasi berkesan di peringkat akar umbi. Adun Darul Safi Ahmad semasa majlis penutupan program itu berkata, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak JBALB memberi maklumat terkini mengenai isu air yang sedang berlaku di kawasan Darul. Beliau menekankan satu lagi pembangunan penting di rantau ini ialah pembinaan jambatan Muara Lasa, projek infrastruktur menelan belanja hampir 600 juta ringgit yang dijangka siap tidak lama lagi. Turut hadir Timbalan Residen Bahagian Muka Syafri Saili, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Abdul Samad Ghani dan Farida Osman, Pegawai Daerah Darul Zul Usuk. Penambahbaikan infrastruktur asas di kawasan Tanjung Datu terus ditingkatkan bagi merancangkan kegiatan ekonomi setempat. Menurut Pegawai Daerah Lundu, Awang Yusuf Awang Mustafa, penambahbaikan infrastruktur asas seperti bekalan elektrik dan air serta jalan raya dalam masa 5 tahun adalah visi dan misi Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan. Katanya dalam masa 2 tahun akan datang, infrastruktur asas di Tanjung Datu akan terus ditingkatkan dalam usaha melangkah ke fasa pembangunan ekonomi setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Adun Tanjung Datu pada perasmian Lab Tanjung Datu Development 2024. Dalam pada itu, Awang Yusuf berkata Lab Tanjung Datu 2024 akan dilihat dan menilai semula projek yang belum diluluskan. Ujarnya sekiranya tidak relevan projek terbabit boleh dikeluarkan dan diberi cadangan projek baharu. Perpaduan tidak datang bergolek, ianya perlu dipupuk dan ditanam dalam sanubari komuniti sejak kecil supaya nilai tersebut dapat dihayati sepanjang hayat. Menjelaskan demikian, Timbalan Residen Bahagian Samarahan Rais Ahmad berkata, perpaduan dan integrasi adalah ramuan utama untuk mencapai kestabilan ekonomi, sosial dan politik dalam sesebuah masyarakat majmuk. Ujarnya melalui aktiviti solidariti komuniti, perkongsian bersama agensi dan sesi refleksi pembangunan sosial yang dilaksanakan, beliau percaya para peserta dapat menghayati akan nilai dan kepentingan hubungan baik berkualiti dapat ditingkatkan tanpa mengira jantina, peringkat umur, etnik dan agama. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Program Randau Solidarity Community RSK bahagian Semarahan Peringkat Daerah Asajaya di Kampung Moyan Laut Asajaya. Dalam pada itu, beliau menyeru agar masyarakat terus memupuk perpaduan dan solidariti dalam kepelbagaian demi meningkatkan kesejahteraan komuniti khususnya di daerah Asajaya dan amnya di Sarawak. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.